السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Hadirin mukminin, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Pertama dan selama-lamanya kita memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya kita dapat bertemu dan berkumpul pada malam ini. Dengan izin Allah juga kita dapat menyambung pengajian kita daripada tafsir surah Al-An'am ayat 132. Surah Al-An'am ayat 132. Kita baca ayatnya, kita tengok terjemahan dan kemudian kita akan huraikan sedikit maksud daripada ayat tersebut. Ayatnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلِكُلِّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. Sadaqallahul azim. Maksudnya, وَلِكُلِّ دَرَجَاتٌ, bagi setiap manusia dan jin, darajat, kedudukan yang berbeza. Darajat jamak kepada darajah, kedudukan. Allah menyebut di dalam ayat ini bagi setiap manusia dan jin, bagi mereka itu darajat, kedudukan yang berbeza di antara satu dengan yang lain, disebabkan di atas apa yang mereka kerjakan. Dan Allah sama sekali tidak lalai daripada apa yang mereka amalkan. 132 Al-An'am. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala dengan jelas menyebut bahawa apabila manusia masuk ke dalam syurga, kedudukan mereka tidaklah sama pada suatu tempat. Maksudnya, berdasarkan ayat ini, syurga mempunyai maqam, mempunyai kedudukan yang berbeza di antara satu dengan yang lain. Sebab itu, kalau kita tengok dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, "Wa idza sa'altumullaha fas'alil firdausi a'la." Apabila kamu berdoa kepada Allah, dalam doa itu kamu memohon syurga. Salah satu daripada sunnah doa minta syurga. Sebab itu lepas daripada salat kita selalu doa, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, kami memohon, kami mengharapkan Engkau mengurniakan kepada kami ridha
keredaanmu dan syurga. Dan kebanyakan sahabat bila mereka melakukan amalan, mereka suka tanya Nabi, apakah amalan yang boleh memasukkan mereka ke dalam syurga? Mereka nak tahu. Ayyul a'mal, apakah amalan yang bila kami buat, kami boleh masuk syurga? Ayyul a'mal yudkhilumun nas ilal jannah, apakah amalan yang memasukkan manusia ke dalam syurga? Dia nak tahu. Dalam hadis yang lain ada seorang sahabat dalam perang umpamanya, sebelum dia turun ke medan jihad, dia tanya Nabi SAW, dia kata, ara'aita in qutiltu fa aina ana ya Rasul? Jikalaulah Allah mentakdirkan aku terkorban di dalam peperangan ini, di manakah Allah akan meletakkan aku pada akhirat esok? Fa aina ana ya Rasul, di manakah kesudahan kepada apa yang aku akan dapat? Nabi kata, fil jannah, jika engkau mati di dalam peperangan ini, Allah akan memasukkan engkau ke dalam syurga. Fa alqa tamarat, dia terus buang, alqa, dia terus tauk, tamarat, buah tamar, kunna fi yadih, yang ada di tangan dia. Thumma qatala hatta qutila, dia pergi perang sehinggalah dia menemui syahid. Kesemua nas menunjukkan bahawa manusia disuruh untuk melakukan amalan dengan janji syurga. Sebab itu Nabi SAW, dia pernah melihat syurga dan neraka dalam hidup dia dalam 3 keadaan. Dia pernah melihat syurga dalam hidup dia dalam 3 keadaan. 2 keadaan berlaku sekali. 1 keadaan berlaku banyak kali. Tengok syurga. Syurga ni kita boleh tengok tak? Kita tak boleh tengok. Bila kita tak boleh tengok, dia kurang apa? Kurang semangat sikit lah, tapi semangat jugalah kan. Dalam hadis Allah tanya malaikat, Allah tanya, bila kita habis majlis ni, nama kita esok ni diangkat naik. Allah tanya, pasal apa mereka mari ke majlis ilmu? Apa sebab mereka datang ke majlis ilmu? Malaikat kata, kerana mereka inginkan syurga. Lagi, kerana mereka takut neraka. Allah, bila dia dengar, dia maha mengetahui, tapi dia tanya untuk kita, pernahkah mereka melihat syurga yang mereka bersungguh untuknya? Tak pernah, kata malaikat. Memang kita tak nampak. Sebab itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Nabi sebut apa? Syurga ni apa? Kita cerita sikit syurga, tuan-tuan. Sebab daripada kita semua ni, perjuangan kita, amalan kita, semuanya kita nak masuk syurga. Dalam hadis Nabi kata syurga ni, ma la ainun ra'at, mata tak pernah tengok. Kita hanya boleh tengok, tak macam Nabi lah. Nabi 3 kali, bukan 3 kali, 3 keadaan. 3 keadaan Nabi tengok syurga. 2 keadaan tu sekali, 1 keadaan tu banyak kali. Sekejap lagi saya cerita. Okey.
Pertama, mata tak pernah tengok. Udhunun. Manusia ni dia tak lari pada 3 benda. Umpamanya dia makan durian. Dia tu sedap durian. Sedap. Hang tahu mana sedap? Aku tengok kuning elok. Artinya ain. Dia tahu mana? Dia tengok. Tapi syurga dia tak tengok. Dia tak boleh tengok. Kalau kita tak tengok, selalunya kita tahu melalui dengar. Hang tahu mana kata sedap? Hang tengok dah. Tak lagi. Hang tahu mana kata sedap? Aku dengar orang hok makan kata sedap. Artinya uzun, telinga dia dengar. Syurga sesuatu yang telinga tak pernah dengar. Lebih hebat daripada itu, khatarin ala qalbil bashar. Hati tidak pernah terlintas, tak pernah imagine, tak pernah bayang macam mana hebatnya. Inilah syurga. Tuan-tuan mungkin pernah pergi New Zealand. Dia berkata negara yang paling cantik dalam dunia, yang paling indah, yang paling menarik, New Zealand. Mungkin tak tahulah siapa habis-habis. Negara yang sangat sejuk, cantik. Kita mungkin pernah tengok, kita mungkin pernah dengar, kita mungkin pernah pi. Tetapi syurga lebih daripada apa yang kita tengok di dunia ini. Hebat. Begitu orang beriman, dia sentiasa merasakan dunia ni kecil bagi dia. Nikmat dunia ni tidaklah besar bagi orang yang bila dia fikir syurga. Kan? Okey, tak apa. Allah bila tanya malaikat, kita tak pernah tengok tapi kita tak sangka nak masuk. Allah kata kalaulah. Benda-benda yang akan berlaku ni boleh kita kata kalau, tapi kalau benda yang telah berlaku kita tak boleh kata kalau. Allah kata kalau mereka tengok. Malaikat kata jika mereka tengok, jika mereka nampak syurga, mereka tak akan tidur walaupun satu malam. Mereka akan bangun dan melakukan ibadah untuk masuk ke dalamnya. Sekarang pasal kita tidur, pasal kita tak nampak, pasal itu kita tidur. Allah kata mereka akan bangun. Tatajafa junubuhum anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Mereka itu bangun di tengah malam meninggalkan anil madaji'. Mereka bangkit di tengah malam, mereka meninggalkan tempat tidur mereka. Yad'una rabbahum. Mereka itu bangkit dan salat di tengah malam di atas dua sebab. Satu, mereka takutkan neraka. Yang kedua, tama', mereka nakkan syurga. Kita sanggup bangkit tengah malam untuk memenuhi nafsu kita. Betul tak? Kita nak tengok bola ke, kita nak bangkit buat apa ke, kita sanggup berjaga. Kita sanggup. Orang yang dia sangat rindu, dia sangat cinta, dia sangat, Quran guna tama'. Perkataan yang Quran guna tama', dia sangat tama'. Haloba dengan syurga, dia merasakan tidur itu kecil untuk dia. Ini hadirin hadirat, hebatnya syurga. Nabi tengok syurga dalam 3 keadaan. Satu, dia tengok dalam keadaan sedap. Bila dia tengok dalam keadaan sedap? Sekali ya. Bila? Dalam peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Satu dia tengok tu masa Isra. Isra Mi'raj tu dia naik, dia tengok. Dia tengok dalam keadaan yaqazah. Makna dia sedang dengan jasad dan ruh. Dia tengok. Allah bawa naik ke langit dan Allah buka bagi dia tengok. Dia tengok. Yang kedua, sekali ya, Isra Mi'raj ni sekali ya. Yang kedua, bila dia tengok dalam salat. Bisa jumpa tak hadis tu? Yang mana Nabi tengah salat tu, dia macam apa dia? Dia macam nak petik. Petik apa?
buah syurga. Pasal apa? Jumpa dah hadis tu? Dia nak petik. Dia sebab Allah buka, dia nampak syurga tengah duduk semayang. Bila dia nampak Allah buka hijab, dia nampak syurga, dia macam nak petik tapi tak terpetik. Pasal apa? Pasal gambaran yang Allah buka bukan hakikat. Keadaan yang ketiga yang dia tengok syurga fil manam, di dalam tidur. Maknanya Allah bawakan dalam satu hadis ada dua malaikat mari pegang tangan dia, mari bawa dalam satu perjalanan mimpilah, tapi mimpi Nabi ni wahyu. Dia kata, ya Rasulullah, intaliq, mari jom kami nak bawa engkau. Nabi kata, aku pergi tengok ada orang yang sedang apa? Berbaring, kemudian ada orang besar duduk di kepala dia, hempuk. Dia nampak neraka, lepas tu dia nampak syurga. Yang tu banyak kali lah. Tapi Nabi ditayangkan oleh Allah syurga dan neraka dalam 3 keadaan. Satu secara sedar, duanya dalam gambaran, secara gambaran, imajinasi, tapi bukan secara hakikat. Walau bagaimanapun tuan-tuan, kita semua sedar orang beriman akhirnya dia akan masuk syurga. Sehinggalah orang yang terakhir masuk dalam keadaan merangkak. Yang pentingnya dalam diri dia ada tauhid. Okey. Dalam ayat ini dia sebut perkara pertama kita nak bahas darajat. Darajat ni maksud apa? Kedudukan, maqam. Adakah manusia sama di sisi Allah? Tentulah tak sama. Maksudnya satu orang dengan orang lain tak sama. Dari sudut apa? Amalan dia. Maka sebab itu Allah jadikan syurga ini berperingkat. Yang paling tinggi sekali disebut dalam hadis Firdaus A'la. Kita semua tahu syurga Firdaus. Dan Nabi bila dia suruh kita doa, doa ni sangat hebat. Kita tak boleh main-main dalam doa. Pasal itu salah satu doa yang haram kita baca apa dia? Allahumma ghafirli in syi'ta. Nabi kata kamu tak boleh baca doa macam ni. Doa tu macam mana? Allahumma ghafirli, ya Allah engkau ampunkanlah aku in syi'ta, kalau engkau nak. Tak boleh. Perkataan itu menggambarkan kita bermain-main, tak ada kesungguhan. Kita kena sebut Allahumma ghafirli, ya Allah engkau ampunkan aku. Kita duk rasa macam kita suruh Tuhan. Tak. Bukan kita suruh Tuhan. Arahan daripada atas ke bawah dia perintah. Tapi kalau daripada bawah pergi ke atas, dia jadi apa? Dia jadi permintaan. Bos kalau dia suruh pekerja, yang tu perintah. Dia tak hampir beli ayam mai kat aku, Ustaz. Yang suruh tu bos, yang cakap tu bos. Dia cakap kat siapa? Dia cakap kat kuli dia. Itu perintah. Tapi kalau kuli dia yang cakap kat bos, dia kata, bos, pergi beli ayam, Ustaz. Yang tu dia jadi permintaan. Minta tolong, doa. Sekarang yang cakap tu dengan siapa? Kita dengan Tuhan. Siapa atas, siapa bawah? Maka hamba bila dia bercakap dengan Tuhan, walaupun nadanya nada perintah, fi'lul amar, orang mengaji bahasa Arab kan, fi'lul amar, doa semua fi'l amar, semua suruh, tetapi dia bukan bermakna titah perintah, dia bermakna doa, permintaan. Itu dia panggil apa? Seni bahasa. Okey. Nabi suruh kita minta apa? Kok-koklah tuan-tuan ni sedar diri macam saya ni, doa pun doa ala kadar lah. Ya Allah, ya Tuhanku, masukkanlah syurga. Syurga mana pun tak apa. Kalau tak masuk duduk tepi pintu pun padan dah. Sedar dirilah. Mayang pun tak tahu mana. Tak. Walau bagaimanapun teruknya kita, lekehnya kita, daifnya kita, bila mai tang syurga,
Nabi suruh kita minta Firdaus. Seganlah dengan Tuhan, malulah nak minta. Tak padan dengan saya ni. Dia bukan soal malu, dia bukan soal padan tak padan, dia bukan soal diri kita, dia soal kesungguhan. Lepas itu bila tuan-tuan nak doa, tuan-tuan minta apa? Tuan-tuan minta Firdaus. Kita nak Firdaus pun mana ustaz? Oh, semayang pun orang balik baru saya sampai. Tak, Firdaus. 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 Minta. Dan bila satu orang buat amalan, di sebalik amalan yang dia buat tadi, dia ada harapan syurga. Ha? Okey. Kalau syurga ada darajat, ada kedudukan, ada level, ada kelas, takkan neraka satu level. Neraka pun macam tu juga. Ni saja sembang lah, bukan nak suruh masuk. Tadi suruh masuk lah. Syurga ni kita tahu dia ada 8 pintu. Samaniyatul abwa, dia ada 8 pintu. Neraka dia ada 7 pintu. Ni fakta semua ni kena ingat lah. Syurga ada 8 pintu, neraka ada 7 pintu. Pintu neraka already open, dah buka. Pintu syurga tertutup. Nampak? Dia terbalik. Neraka sentiasa terbuka. Tuhan hanya tutup bulan puasa. Bulan lain dia dah buka. Tetapi berbeza dengan pintu syurga. Pintu syurga ni duk tertutup. Yang Tuhan buka hanya bulan puasa. Pasal itu bila main bulan puasa kita seronok. Lah bulan Syawal, bulan apa? Zulkaidah, tutup balik pintu syurga, buka balik pintu neraka. Pintu syurga hanya terbuka bila Nabi ketuk untuk buka. Nabi kata, akulah manusia pertama yang akan minta dibukakan pintu syurga, dan akulah orang pertama yang akan pijak masuk bersama dengan umat dia lah. Okey. Neraka pun sama. Pasal apa neraka sama dengan syurga? Ada kedudukan dia. Tuan-tuan, ini sangat menarik. Agak-agak tuan-tuan, pasal apa ada level? Di dunia ada kelas ni banyak sebab lah. Dari sudut keturunan, dari sudut karier, dari sudut kekayaan. Tapi syurga dengan neraka ni, dari sudut apa? Kalau syurga tadi dari sudut amal kebaikan. Satu orang yang sedekah RM5 dengan satu orang yang sedekah RM100, tentu tak sama kedudukan dia di sisi Tuhan. Satu orang yang korban lembu tentu tak sama dengan orang yang korban kambing. Demikian neraka. Neraka pun tak sama. Sebab itu dosa ada banyak tingkatan. Ada al-kabair, dosa-dosa besar. Dalam dosa-dosa besar itu pula ada beza pula. Dosa besar yang berkait dengan Tuhan dan dosa besar yang berkait dengan manusia. Maksudnya tak sama. Takkanlah orang yang membunuh orang akan sama dosa dia dengan orang yang buat benda-benda yang mungkin tak besar. Tak sama. Sebab tu kita pun tengok dari sudut manusia sendiri pun, bila mari kepada penjara, penjara pun ada level. Penjara untuk kelas kes-kes berat, penjara untuk kes-kes ringan. Dia ada beza. Penjara pun ada beza. Apa dalil neraka ni tak sama level? Neraka ni ada beza. Satu, Nabi sebut tentang bapa saudara dia Abu Talib. Nabi kata ahwanul azab yaumal qiyamah. Nabi kata orang yang paling ringan, ahwan, yang paling sikit dia punya siksaan dia, Abu Talib. Kafir. Maksudnya dalam banyak ranking neraka ni yang paling teruk sekali Abu Talib. Paling ringan sekali Abu Talib. Pasal apa? Pasal dia sayang Nabi.
Dia sayang Nabi, dia ringan. Orang yang paling teruk, duduk neraka yang paling bawah, siapa dia? Quran kata munafik fi darki asfal minan nar, pada neraka yang paling bawah. Jadi kalau tuan-tuan masuk neraka wal'iyadzubillah, mungkin tak berjumpa dengan kawan tuan-tuan. Dia tu aku cari hang tak jumpa. Hang duduk mana? Hang ambil minyak mana? Aku ambil 2 juta. Hang 200,000. Oh padahallah. Nak berjumpa macam mana kan? Curi tapi tak sama. Kalau hang nak jumpa, hang tiba sama macam aku lah. Tak sama tuan-tuan. Kes tak sama. Apa pasal Tuhan buat syurga ni banyak tingkatan? Kau kita fikir ni apa pasal? Ini membuktikan rahmat Allah. Ada orang dia kata, mungkin pada pandangan dia kata kalau kita masuk syurga pun dah besar rahmat. Duduk bawah-bawah pun tak apa. Selalu saya bagi contoh. Tuan-tuan bisa dengar ada orang yang dia mohong Tuhan, tapi Tuhan tunaikan hajat dia. Bisa dengar tak hadis tu? Hadis tu nampak macam dia macam lawak sikit lah. Satu manusia ni, dia keluar daripada neraka. Dia duduk tepi neraka. Dia rasa bahang. Dia kata, ya Allah, kalau boleh pusing muka dia ni menghadap belah syurga, bagi berasa sejuk syurga tu. Tuhan kata, takat tu saja kau nak minta? Dia kata, ya Allah, hak tu saja, demi Allah, kalau pusing hak muka ni, tunaikan hajat tu, tak mau minta apa dah. Tuhan kata, sungguh nak? Dia kata, sungguh. Tuhan pusing. Bisa dengar tak hadis ni? Bisa. Kena bagi beza lah. Duk tanya tak beza, nak masuk macam mana? Lepas pusing, muka dia menghadap syurga, dia puas hati tak? Dia kata, ya Allah, kalau boleh, lepas muka dia pusing menghadap syurga tu, boleh sejuk syurga tu, dia mula mai tak puas hati. Dia kata, ya Allah, kalau boleh nak pergi duduk tang depan pintu. Tuhan kata, hang bohong. Tadi hang kata nak pusing saja. Dia kata, tak, ya Allah, silap. Tak, nak tukar, nak pergi duduk depan pintu. Allah tanya, takat tu saja ke? Allah kata, takat tu saja ke? Kalau pindah pergi depan pintu, tak mau minta lain, nak minta. Dia kata, hak tu, ya alhamdulillah, hak tu. Ya minta maaf hak tadi, nak ambil hak ni. Allah kata, sungguh? Dia kata, sungguh. Allah angkat, pitak depan pintu. Dia kata, ya Allah, kalau boleh masuk sikit depan tu pun tak apa dah. Allah kata, sesungguhnya demikianlah sifat manusia, dia tak pernah betul dengan janji dia. Tuhan ambil buh. Panjanglah dia tu. Tapi akhirnya Tuhan 3-4 kali dia mohon Tuhan, dia kecoh. Tapi Tuhan layan. Pasal apa tuan-tuan? Pasal rahmat Allah lebih besar daripada murka dia. Tuhan dia bukan nak lanyok kita sangat. Pasal itu ada orang masuk syurga tak pernah buat amalan walaupun satu. Dan Nabi kata apa? Masuknya manusia ke dalam syurga kerana besarnya rahmat Tuhan. Sayang Tuhan kat kita tu besar. 3 kali kawan ni, 3-4 kali dia minta hak tu, dia berjanji hak ni, dia minta hak tu, dia berjanji, 3-4 kali dia ubah. Tuhan penuhi hajat dia. Okey. Kita tengok sedikit. Dalam ayat ini juga. Ini kita baru mukadimah ni, baru kita nak tahu latar belakang ayat. Menariknya Allah sebut walikullin darajat. Kalau tuan-tuan buka tafsir, dia kata siapa yang masuk syurga? Minal jin. Nah, dalam tafsir, tengok dalam tafsir dia kata jin dan manusia.
Berdasarkan ayat 132 ini juga dalil nas keterangan yang menyatakan bahawa manusia dan syurga masuk, manusia dan jin masuk dalam syurga. Ni saya cerita ringkaslah, nah. Okey. Ni nak bagi betul kepahaman berkaitan dengan jin ni. Bila saya sebut jin ni, tuan-tuan faham apa? Tuan-tuan kena faham jin yang kita sebut ni termasuklah hantu, iblis, syaitan. Pasal manusia ni dia ada, makhluk ni dia ada 3. Malaikat, jin dengan manusia. Saat ni bila kita duk ceramah, kita kata malaikat, jin, manusia. Dia bangkit tanya, dia kata, Ustaz, minta maaf sikit nak tanya. Kita malaikat, manusia, jin, hantu. Dia tak habis-habis dengan hantu dia. Hantu tak ada. Tak ada yang nama hantu tu semua dalam jin tu lah. Setengah dalam jin, setengah dalam manusia. Orang duk tanya, jin ni bukan payah faham. Satu, apa dia beza dia dengan kita? Quran kata dia tak nampak ghaib. Kita nampak, itu beza dia. Dari sudut syariat, apa yang Tuhan wajibkan pada kita, Tuhan wajibkan juga pada dia. Jadi tuan-tuan tak payah takut. Orang kata sebaik-baik manusia, sebaik-baik jin yang paling baik, manusia yang paling jahat. Oh, jajalah cerita ni. Manusia yang paling jahat. Kalau hampa tengok manusia yang paling jahat, siapa dia yang paling jahat? Mungkin botak cin, batang kali. Kan? Mungkinlah yang jahat kan, jahat sungguh-sungguh ni, jahat. Depa kata itulah jin yang paling baik. Saya kata kalau jin yang paling baik tera manusia yang paling jahat, cerah lama dah kita ni. Quran sebut apa? Walaqad zara'na li jahannam kathiran minal jin wal ins. Fair. Tuhan ni dia fair, adil. Dia kata walaqad zara'na li jahannam kathiran minal jin wal ins. Kami akan penuhkan neraka ni jahannam daripada kalangan manusia dan jin. Dan tuan-tuan, manusia dengan jin dia punya percentage untuk masuk neraka no quota. Dia bukan kira 70 manusia, 30 jin. Tak ada. Sama. Siapa yang buat baik daripada kalangan manusia, dia masuk syurga. Siapa yang buat baik daripada kalangan jin, dia masuk syurga. Jin ada yang baik, ada yang jahat. Ada yang Islam, ada yang kafir. Sama macam manusia. Dia bersabuk. Dia tahu hari tu dia sambut raya awal kan sama dengan kita. Dia soalan parlimen. Dia pun umur nak bulan macam kita. Pertama tuan-tuan, kalau depa raya bila, apa bersabit dengan kita? Hak rumah terbuka manusia ni pun terkangkang dah kita nak pi hak depa juga. Yang kita duk kalut nak tahu depa raya tu, kita nak pi rumah terbuka depa. Tak perlu kita tahu. Dan Nabi tak ada riwayat dia pergi buat urusan dengan jin. Sebab itu cerita kahwin jin, disembunyikan oleh jin, ditipu oleh jin, ini semua cerita jin saja. Tak ada. Mereka pun ada di kalangan yang beriman dan mereka dengar Quran. Yang peliknya, kita dengar Quran, kita lari, mereka dengar Quran, mereka beriman. Qul uhiya ilayya annahu istama'a natharun minal jin faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila ar-rushd fa amanna bih. Quran kata ada jin yang dengar Quran, maka kata inna sami'na qur'anan ajaba. Subhanallah, kami dengar satu benda yang ajaib.
fa amanna bih, kami beriman dengan Quran. Tapi mereka tak pernah jemput lah kita kan. Itu urusan kehidupan mereka. Tapi nak bagi taunya, mereka juga adalah di antara penghuni syurga. Kan? Pasal itu Nabi tak bagi apa? Tak bagi kita hina makanan mereka. Nabi kata jangan basuh najis istinja dengan tulang. Kerana itu perkataan Nabi apa? Kerana itu makanan saudara kamu. Itu makanan saudara kamu. Nabi suruh hormat. Ulama kata kalau makanan jin pun kita kena hormat, tambah makanan manusia kita tak boleh buang, tak kata wahala, tak boleh hina makanan. Nampak? Maka sebab itu jin dan manusia ada kedudukannya di sisi Allah. Siapa yang boleh tundukkan jin, yang boleh kawal jin dan yang tahu jin beriman tak beriman ni? Okey. Nabi Sulaiman. Kita cerita sikit lah kan. Bab-bab jin ni bagus juga malam-malam ni kita cerita. Manusia dengan jin ni, siapa hebat? Yang kita duk takut sangat dengan hantu Ulama kata yang hebat manusia. Pasal apa? Apa dalil manusia lebih hebat daripada jin? Kisah Nabi Sulaiman nak angkat singgah sana Balqis. Sulaiman kata, siapa boleh angkat? Jin kata apa? Jin kata, sebelum tuanku mangkit daripada kerusi itu, singgah sana Balqis tu ada tang ni. Sakan jin. Tak dan Sulaiman mangkit sampai. Sulaiman nak mangkit sampai. Satu manusia. Dia kata apa? Sebahagian ulama kata manusia itu Sulaiman lah. Sebahagian kata Sulaiman lah yang kata tu. Jin kata sebelum bangkit. Manusia kata sebelum mata tu berkejip, singgah sana tu duk tani dah. Ulama kata itulah dalil manusia lebih hebat daripada jin. Nampak tak? Wallahu a'lam. Okey. Sekarang kita tengok, di antara kenikmatan syurga, Allah Subhanahu wa taala sebut, ni saya sebut sikitlah. Manusia akan berkumpul bersama dengan ahli keluarga di dalam syurga Allah pada kedudukan yang sama. Sebab itu tuan-tuan, apabila manusia masuk ke dalam syurga Allah, mereka akan cari keluarga. Dan adakah kita akan berjumpa dengan keluarga kita? Sebab itu tuan-tuan, ini sebagai suatu hiburan, sebagai suatu pujukan, tasliyah dia panggil. Satu penenang. Kita akan bertemu balik dengan semua ahli keluarga kita di dalam syurga. Allah sebut dalam Al-Quran, surah Ar-Ra'du ayat 23. Tentu ada mati bini, ada mati anak, ada mati mak ayah. Ini perpisahan sementara. Bila kita masuk, kita duduk pada sama level, kita akan bertemu mereka. Allah kata jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Syurga Adnan, mereka itu masuk ke dalamnya bersama orang-orang saleh. Siapa dia? Tuan-tuan jangan usah hati, jangan sedih. Allah kata min abaihim, bapa-bapa mereka, wa azwajihim, isteri dan suami, makna kumpul semula, wa zurriyatihim, dan anak-anak. Bila kita berkumpul balik dalam syurga, adakah akan berpisah? Tidak ada perpisahan. Khalidina fiha, selama-lamanya. Satu perempuan tanya Nabi,
Dia kata, ya Rasulullah, dia nak kahwin. Dia janda. Nabi tanya, fikir habis ya? Pasal apa? Dia kata kalau dia tanya, dia kata kalau kahwin ni, kahwin baru ni, dia boleh jumpa balik tak dengan lelaki dia yang lama tu? Dia janda, dia kahwin dengan suami baru, dia dapat balik tak dengan suami lama? Nabi kata sesungguhnya wanita akan bersama dengan suami yang terakhir. Wanita tu bila dia dengar kan, dia kata isteri akan bersama dengan wanita yang suami yang terakhir, the last husband yang dia kahwin tu yang akan jadi suami dia dalam syurga. Wanita tu kata, ya Rasulullah, jika demikian yang Allah tentukan, dia tak akan kahwin, kerana dia nak bersama dengan suami dia yang mati tu. Orang perempuan dengar, kelas orang perempuan, kelas wanita. Dia kata, saya tak masuk syurga. Awak, saat ni saya jumpa balik dengan jantan tu. Punya dia tak mau lelaki dia kan. Tak apa tuan-tuan, jangan takutlah. Dia kata, saya di dunia punya payah nak bercerai, masuk syurga, Tuhan bagi jumpa balik. Yang masuk syurga ni hanya orang yang salih. Mana kalau suami dia tak bagus, tak masuk. Tak payah takut lah. Kita nak lari daripada dia, tetap jumpa balik dengan dia. Itu melawak lok-lak kan. Okey. Dalam hadis, dalam tafsir Ibn Kathir umpamanya, Allah menyebut, Ibn Kathir menyebut dalam tafsir tadi, dia kata apa? Allah menghimpunkan manusia bersama dengan orang yang mereka cinta daripada kalangan orang tua, yakni ibu dan ayah mereka, isteri-isteri dan suami-suami mereka, anak cucu keturunan mereka yang beriman. Allah mengangkat darjat yang rendah. Ini yang saya nak fokus ni. Allah mengangkat darjat yang rendah menjadi tinggi, dan Allah tidak mengurangkan darjat keluarga yang tinggi agar berkumpul di dalam syurga yang sama darajatnya. Maksudnya apa? Ini kelebihan Allah bagi. Jika ada sebahagian, kata Ibnu Kathir berdasarkan Ar-Ra'du ayat 23. Ibnu Kathir kata apa? Jika si bapa itu masuk syurga bawah, si anak syurga atas, mereka tetap akan bersama. Bagaimana? Si anak akan mengangkat darjat si ayah. Ini satu rahmat untuk kita. Mungkin si ayah tu amalan banyak, anak kurang. Atau anak banyak, ayah kurang. Bila kita masuk dalam syurga, kita cari di level kita tu, di makam kita tu, anak kita tak jumpa. Allah Subhanahu wa taala cerita, bila kita tak jumpa, kita pergi tanya Allah, mana pergi anak dia? Kita bukan tanya anak dia, kita tanya semua, isteri kita, ayah kita, kawan-kawan kita. Dia kata, mana kawan-kawan dia? Kain anak dia? Allah kata, cari dalam syurga. Pertama, mungkin ada dalam syurga tapi tak sama level. Kalau duduk bawah, dia boleh angkat duduk sekali. Sebab apa? Ibnu Kathir kata, tak mungkin yang duduk tinggi akan turun Allah. Tapi malam, takutlah. Kalau dia kata dalam syurga dia cari pun tak ada. Nah, kita balik-balik, Assalamualaikum warahmatullahi. Balik-balik muka anak kita. Jamaah yang duduk sebelah kita tu muka anak kita. Ada persentih nak jumpa. Tapi kalau duduk beralih belah kanan pun bukan anak kita, beralih belah kiri bukan anak kita. Tengok depan lagi lah harus, tengok belakang pun tak ada. Dalam masjid pun tak jumpa dah. Nak jumpa dalam syurga lu ke mana? Orang kata, saya tak kata. Kita la yu'minu ahadukum hatta, tak beriman satu orang tu sehingga apa? Dia mencintai saudaranya lillah, kerana Allah. Allah kata tak ada dalam syurga. Ada dua tempat dia. Pergi tengok dalam neraka. Tengok ada, dia ambil buat keluar. Dalam hadis yang lain, dalam hadis yang lain, innar rajula, satu lelaki,
la turfa'u darajatuh. Ini tuan-tuan, kelebihan ada keluarga yang saleh. Nabi kata dalam hadis, innar rajula la turfa'u darajatu. Pasal dalam Quran tadi ayat yang kita baca tu walikullin darajat. Dia banyak darajat. Kita sebagai ayah ni bila mati, Nabi kata apa? La turfa'u darajatahu fil jannah. Kita duduk syurga bawah tu, hak level lekeh tu. Hak mungkin ekonomi, kelas ekonomi. Kan hak yang jenis naik-naik tu nak tekan belakang pun tak boleh. Depa naik kapal terbang di Mekah. Selalu saya cerita kan. Naik Mekah, pergi Mekah. First time pergi naik ekonomi ya. 5,000 kan, takkan nak naik bisnes. Allah, macam nak sujud syukur boleh naik kapal terbang. Alhamdulillah. Setengah hari dungu tak pernah naik, tak tahu mana Allah kan. Kita berkata, pakcik okey. Dia kata alhamdulillah lah boleh naik kapal terbang ni, seronok. Tak apa, lain kali kita mai kita naik bisnes kelas. Allah dia kata yang ni pun tak sanggup no. Alhamdulillah lah, alhamdulillah lah. Pasal dia duk naik bas kan. Tiba-tiba naik kapal terbang. Dia kata makcik tekan sikit. Boleh dia unduk belakang. Unduk sikit lah. Kalau Asia tak boleh unduk langsung. Oh, dia kata boleh unduk alhamdulillah. Dia turun kapal terbang, ekonomi duduk belakang, bisnes duduk depan. Dia lalu kerusi bisnes tu boleh berunjuk. Dia kata ni kerusi apa syok ni. Dia kata boleh berunjuk macam nak lena ni kan. Yang ni bisnes. Oh, dia kata kalau boleh naik ni, dia kata ni no Allah, dia kata. Tak turun dah pun tak apa. Oh. Yang tadi ni duk mangkit naik krem. Nak mawek pun tak boleh. Dunia kita selalu bincang soal kelas. Tak dalam syurga kita tak ada perasaan tu. Perasaan yang sama. Allah angkat si bapa ni, si ayah ni. Dia tanya. Dia kata fayaqul anna hadha. Dia kata ya Allah, anna hadha. Dia kata pasal apa angkat aku ni? Pasal apa aku naik ni? Naik darjat ni. Dah habis sikit ni. Fayaqulu anna hadha. Pasal apa aku naik darjat ni? Tuan-tuan tengok jawapan Allah. Fayuqal. Allah jawab apa? Bi istighfar waladika lak. Sesungguhnya darajat, kedudukan engkau, maqam engkau diangkat oleh Allah daripada syurga yang bawah kepada syurga yang tinggi, yang darjatnya lebih tinggi, a'la. Disebabkan apa? Bukan kerana engkau. Bukan sebab engkau. Bi istighfari waladika laka. Disebabkan oleh istighfar anak engkau laka, untuk engkau. Anak dia yang hidup bukan yang mati. Yang mati nak buat amalan apa? Yang hidup tu istighfar untuk dia. Tuan-tuan yang hidup ni istighfar untuk mak bapak tuan-tuan, terus dia dapat turfa darajah, diangkat darjat dia. Maksudnya dalam syurga tak sama darjat. Walikulli darajat. Kita bagi laluan kepada azan tadi insya-Allah. Bismillah walhamdulillah. Tadi kita dengar amalan anak boleh angkat darajat, kedudukan si ayah dengan si mak. Kalau kita yang saleh, si ayah tu yang saleh, juga ada kesan pada si anak. Dalilnya surah Tur ayat 21. Ni tok-wan yang semayang rajin ni, tok-tok yang semayang banyak ni, ada dia punya kesan pada si cucu tu, si anak tu. Allah kata walladzina amanu wattaba'athum dhurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dhurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'
kullu mri'in bima kasaba rahin. Maksudnya walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman dan anak-anak dan cucu-cucu mereka juga beriman. Tapi iman ni tak sama. Iman tak sama tuan-tuan. Cuma ayah dia beriman, anak dia beriman. Cuma mungkin kadar iman dia tak sama. Allah kata apa? Alhaqna bihim, kami akan sambungkan, kumpulkan, himpunkan ke semua mereka ini di dalam syurga, dan kami tidak akan mengurangkan sedikit daripada pahala mereka. Allah janji apa? Apa janji Allah? Kalau si ayah, si tok wan, si cucu ni beriman, lagu mana pun amalan mereka akan saling topak, akan saling tampung menampung. Tuan-tuan beriman, kuat, bertakwa, cucu tu kurang sikit, tapi dalam syurga kita akan bersatu di tempat yang sama. Tengok apa kata Al-Imam Jalaluddin dalam tafsir Jalalain. Kita tengok tafsir Jalalain, dia kata apa? Maksud ayat kami kumpulkan anak cucu bersama dengan mereka, yakni si ayah dan si datuk tadi ni. Allah katakan, Allah janji. Maksud dia apa? Allah akan mengumpulkan anak cucu zuriat keturunan bersama dengan ayah-ayah dan datuk-datuk mereka yang beriman pada darajat yang sama, walaupun anak cucu mereka tidak beramal sama seperti mereka. Nampak? Itu kata Al-Imam Jalaluddin dalam tafsir Al-Jalalain, tafsir yang terkenal lah. Ditulis oleh dua orang Jalaluddin, dia ada dua nama. Penulis dia Jalaluddin satu, Jalaluddin dua. Dia dapat nama dia dua Jalal. Jalalain itu maksud dua Jalal. Tafsir yang sangat besar, tafsir yang menjadi rujukan. Kata penafsir itu, dia kata apa? Allah sebut dalam surah Tur, dia janji dia akan himpunkan. Macam mana nak himpun kalau amalan tak sama? Macam mana nak duduk sekali kalau amalan berbeza? Tak ada masalah, kata dia. Amalan yang hebat akan membantu anak cucu yang amalannya kurang. Ini kelebihan ahli taqwa wal iman. Orang yang takwa dan iman, dia boleh memberikan syafaat. Kata, ini satu lagi tafsir. Ini juga menarik. Saya tutup kuliah kita dengan tafsir ini. Kata Asy-Syaikh Abdul Rahman Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, ataupun orang panggil tafsir As-Sa'di. Dia kata apa? Dia kata keturunan yang mengikuti ayah datuk mereka dalam iman bermula daripada usul. Usul ni maksudnya kita punya tok nyang kita nu lah, moyang kita nu, padu awal nu, sehinggalah kepada furu' cabang yang paling bawah. Kita pun tak tahulah. Saya duk tahu takat cucu, cicit, piut. Bawah kepada tu mati kutu. Apa ada bubu pun pelik-pelik lah. Kan? Dia pergi semua tu. Kata Syekh Abdul Rahman Nasir As-Sa'di, dia kata apa? Allah akan mengumpulkan bermula daripada usul datuk tadi ni sehinggalah kepada cucu yang terakhir, yang sehingga pada keturunan kita, zuriat kita tu, di dalam darajat yang sama, keluarga yang besar, walaupun keturunannya tidak mencapai amalan si datuk tadi. Sebab apa? Sebagai balasan bagi orang tua mereka.
Allah kata Syekh Abdul Rahman Nasir Sa'di, Allah ambil itu sebagai balasan kepada ahli syurga yang tinggi. Maksudnya ahli syurga yang tinggi, dia punya kelebihan dia itu bukan sekadar berhenti pada diri dia, tapi mengalir sehingga ke keturunan dia. Ini baru satu sebab. Ini baru satu, tuan-tuan, baru satu sebab bagaimana manusia boleh naik darajat. Satu sebab apa? Pertalian keluarga. Pertalian keluarga. Yang atas akan mengangkat yang bawah. Selain daripada itu banyak tak? Banyak ah. Antaranya apa? Yang boleh angkat kita ni. Nabi sebut dalam hadis, membantu anak yatim. Saya tak sempat nak sebut semua. Nabi kata apa? Ana wa kafilul yatim. Pasal itu banyak kelebihan kahwin dengan janda ni. Nabi kata orang yang kahwin dengan janda ni seperti apa? Orang yang mengahwini armalah. Armalah ni janda. Orang yang mengahwini janda, dia punya fadilat dia seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Bila dia kahwin dengan janda, dia ada anak pula. Anak yatim. Orang yang bela anak yatim ni, dia punya level dia apa? Level Nabi. Level Nabi. Orang yang bela anak yatim, dia punya level Nabi dalam syurga. Nabi kata, ana wa kafilul yatim kahatain. Aku dengan orang yang membela anak yatim kahatain, akan duduk dalam syurga dekat macam dekatnya dua jari ni. Nabi isyarat dua jari ni. Artinya dia duduk dalam syurga yang satu level maqam dengan Nabi. Di atas sebab apa? Ihsan dia kepada anak yatim. Bukan senang kita nak duduk syurga high level. Syurga kita boleh, tuan-tuan biasa pergi dak majlis. Majlis kan, depa susun kerusi. Kerusi hok belakang-belakang tu ikut teradap lah nak duduk ni. Kerusi hok yang bubuh pelekat belakang ni. Bukan boleh pergi duduk tak ketahuan lah. Tiba-tiba tuan-tuan jemputan. Tuan-tuan masuk mai kan, petugas duk ada depan tu, dia tunggu, dia kata, "Encik ini jemputan ke apa dia ni orang audien biasa?" Dia kata, "Saya jemputan wakil masjid ni Padang Gatung." Oh, dia kata, "Encik pergi duduk depan sekali, bawah sikit daripada stage tu. Jangan duduk atas stage." Tuan-tuan, dia duduk tu kalau boleh ukur pecah kerusi tu. Dia punya kembang lah. Dia duduk, lepas tu dia beralih tengok, tiba-tiba mai lah menteri besar ke apa ke duduk depan dia, bukan tepi dia, depan dia. Depan dia second apa ni, second line lah. 7 keturunan dia cerita. Dia kata, "Aku pergi malam tu belakang menteri besar, kerusi aku depa letak." Oh, yang kawan seorang lagi jenis sembang tak iaitu. Dia kata, "Hang patut aku tak nampak hang duduk belakang, tak tengok sebelah menteri besar aku." Kita berbangga boleh duduk sebelah orang besar. Tak salah, bukan saya kata tak bagus dah, itu kedudukan kita. Sesuai dengan darjat kita, tak salah, itu kurniaan Allah. Tapi kita rasa bangga, kita rasa megah, kita rasa satu perasaan kita duduk di kalangan orang-orang besar. Kita rasa besar walaupun kita mungkin atas apa lantikan ke jawatan ke apa ke yang mungkin orang kerusi itu kerusi sama ya. Saat ni JKA susun buah lori tu juga. Tapi perasaan itu. Tapi bila kita dengar Nabi kita boleh duduk sebelah dia, kita rasa apa? Kita nak tahu besarnya cinta kita dengan Nabi bila perasaan kita dengar duduk sebelah Nabi. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita dalam syurga yang paling tinggi. Nanti kita sambung 133 kuliah bulan depan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.